Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Saudara Muhammad Khairul Kamarudin. Bagaimana di Bali saudara hari ini? Ya, saudara Syah Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Ismail bin Mat Isa, saudara Mustafa Ilyas, saudara Selimut Putih, saudara Gan Halim, saudara Zamari Asi. Terima kasih selamat malam bersama-sama dengan saya untuk berceloteh melabun dalam segmen Bicara Hati ini. Saudara, apa khabar saudara Mansur Wahab, saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Abi Abi Nur, saudara Bakat Ahmad, semoga rahmati Allah. Terima kasih saudara Kera Husin, saudara Wan Wazar, saudara Azam. Ya saudara, jangan lupa saudara ini like, share dan subscribe juga di Instagram, di TikTok. Ya saudara Hasanuddin Makno, saudara Said Wahab, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Mak Asri Dir juga dari Kuantan, saudara Aksah Bakar Aksah, Skyrock, apa khabar saudara Skyrock? Rock on the Deepa Bali. Saudara Hariri, Yang Cik, saudara Wan Ismail, Wan Abdullah. Begitu juga saudara Mustafa, saudara Azhari Tok Kaya, Cik Norlian, Cik Din, apa khabar? Begitu juga saudara Osman Amir Hussein, saudara Puan Kamisah Dahlan, Hamidah Kama. Selamat malam saudara Azam, Rosli Harun, Ibjah. Selamat pencerahan. Saudara Abu Naim dari Taiping. Taiping hujan tak? Mesti hujan punya hari ni tak? Ya, Zul Sarawak. Apa khabar saudara Zul? Saudara Ram Al-Zul. Begitu juga dengan saudara Zohana Rubidin. Apa khabar Bi? Semoga bahagia bersama pasangannya. Saudara Muhammad Azib, saudara Syahrul, saudara Rosli, saudara Azhar Ahmad. Puan Jamilah di TikTok. Begitu juga saudara Muhammad Khairul Kamarudin di TikTok. Saudara Kelvin James, Zul Razali dari Kelantan, saudara Zul. Man Besar, Abdillah Qoyum Amir, saudara Hamzah Husin, Salim Yasin, saudara begitu juga saudara Mangkidal, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf, saya menyusun jari 10 pada anda. Kerana kalau nak santun satu persatu sampai subuh kan pun tak selesai. Saudara ya. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Awalan saya lain tak ada saya. Sentiasalah bersama dengan saya untuk mengetahui perkembangan tentang penyakit COVID-19 yang saya nampak masih lagi belum usai dan masih lagi berlegar di bumi bertuah kita ini. Hari ini hari Isnin 24 Oktober. Itu hari yang ke-949 saudara. 949 hari. Dah dekat dengan 1 hari dah saudara. Tak tahulah apa nak jadi. Dalam keadaan begini, yalah, dekat 1000 hari lah. 949 lagi, tinggal lagi 51 hari. Jadi 1000 hari saudara. Dan semua orang tahu hari ini hari Deepa Bali. Mungkin ada juga teman-teman yang mengikuti pencerahan saya ini sedang memandu pulang balik ke kota raya seperti biasa untuk menyambung penghidupan. Saya mengharapkan anda memandu berhati-hati, tambah-tambah lagi hujan renyah-renyah begini, jalan licin. Bagi teman-teman yang mungkin menangguhkan perjalanannya, mungkin tunggu lewat subuh karang, juga saya pesan pandulah berhati-hati saudara. Kalau mengantuk berhenti. Itu yang paling penting saudara. Jagalah kesihatan, jagalah kita punya keselamatan keluarga kita saudara. Dan laporan saudara Jamil Idris bersama dengan Rio hari ini melaporkan ada sedikit, semalam ada sedikit pengurangan. Itu kemarin 2,618. Tapi semalam cuma 2,054. Menjadikan jumlah kumulatifnya adalah 4,882,059 warga kita yang disapa oleh virus corona. Yang saya agak gembira hari ini saudara. Hari ini laporan daripada saudara Jamil, daripada saudara Rio, sifar, tiada kematian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tiada kematian ini bertambah kuranglah COVID-19. Kerana bagaimanapun saudara, sebab saya lihat terdapat peningkatan di 4 buah negeri. Dan susut di 12 negeri. Lebih menggembirakan saya melihat bagaimana Labuan kembali sifar.
tiada jangkitan di Labuan. Alhamdulillah. Negeri lain saudara, Selangor susut pada 871. Sebab kemarin mengerikan 1147. Tapi semalam 871. Wilayah Persekutuan juga susut daripada 550 kepada 422. Sabah turut susut daripada 103 kepada 101. Perak juga alhamdulillah turut susut daripada 163 kepada 131. Negeri Sembilan juga susut daripada 182 kepada 107. Cuma Pulau Pinang yang tak cerai, tiba-tiba naik balik. Naik balik kepada 131. Itu keadaannya saudara. Itulah 6 buah negeri yang masih lagi ada jangkitan mengatasi angka 100. Lain negeri masih bertahan di bawah 100. Jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. InsyaAllah kita berusahalah berdoa pada Allah SWT supaya keluarga kita dijauhi oleh jangkitan COVID-19. Usai pencerahan ini, seperti biasa, saya minta mohon maaf kepada saudara, izinkan untuk segmen e-commerce dalam 2-3 minit saja. Kerana bagi teman-teman yang mempunyai produk, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh mewawarkan produk anda. Al-Azhar masih memasarkan Stangi, Al-Bakhurnya dan juga minyak wangi, haruman parfum daripada Timur Tengah, saudara. Kalau anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, ya, saudara awangku, saudara Abdul Wahid, saudara abang Tony Durian, saudara Azmal Mansur. Begitu juga dengan saudara Muhammad Syahlan, Baby Helang di TikTok, saudara Tukimin Ishak, saudara Pak Aziz, ya. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mau buah-buahan dihantar ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan saya sebenarnya meleleh haliu saudara bila nak sebut ini popiah sira Lady Maria. Cahaya Yub, bila saya cakap tentang popiah sira Lady Maria ni memang sedap saudara, meleleh-leleh haliu rasanya. Jadi rasanya pedas, rangup dan manis. Bagi teman-teman yang nak rasa keenakan popiah sira Lady Maria, hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali, kepada teman-teman yang mau berniaga untuk menyertai tim Nur Aisyah yang memasarkan produk kosmetik, produk kosmetiknya boleh digunakan, tidak membatalkan air semayang, saudara, tak ada alkohol, ada juga makanan-makanan segera, susu dan sebagainya. Boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288 kalau nak cari ejen-ejen di kawasan anda, saudara. Itu sahaja saudara e-commerce. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya, ya, saudara Mat Shalon, kerana mengizinkan saya untuk memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. Baik saudara, kita masuk segmen tentang naluri kehidupan. Ini jadikanlah sebagai panduan saudara. Saya bukan pendakwah, tak ada pun lesen untuk berdakwah. Cuma teman-teman hantar, saya tengok cantik, boleh kita baca bersama supaya dapat kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, saudara. Sebenarnya, saudara, yang paling penting, jangan sesekali kita berpecah belah. Dan jangan ada dalam kalangan kita yang mendabik dada, mengaku bahawa dia sudah diikat dengan keutuhan bersama kebenaran oleh tali Allah, sedangkan dia semakin suka menyisihkan serta menjauhkan diri daripada saudara yang lain. Muslim, saudara, hidupnya bersatu padu dan setia pada kesatuan yang kukuh tanpa berpisah dan bercerai-berai. Jikalau seorang memilih untuk berpisah daripada saudaranya, maka ketahuilah bahawa dia sebenarnya sudah jauh daripada kebenaran, dan dia sudah semakin jauh daripada ikatan kasih sayang Allah, saudara. Dan sebab itu jangan pula ada kalangan kita yang menyangka bahawa hanya dirinya saja berhak memahami Al-Quran.
Manakala sebahagian yang lain katanya tak layak. Juga jangan pula ada yang berfikiran bahawa hanya dirinya sahaja yang betul dalam memahami kalam Allah. Manakala orang lain yang mempunyai hujah dan tafsiran berbeza tentang Al-Quran ini dianggap salah dan sesat. Jangan salah. Kita harus berlapang dada dan sentiasa menerima pandangan teman-teman. Tak payahlah kita nak memutuskan persaudaraan. Kerana saudara, Al-Quran itu dalamnya terkandung pelbagai ilmu yang bermanfaat dan mampu sudah dapat dilihat dari pelbagai sudut. Jangan mudah kita menyangka orang yang melihat kebenaran tentang dalil-dalil Al-Quran dengan kacamata yang berbeza daripada kita. Kalau kita lihat begitu, jangan kata dia sesat pula. Jangan kita menghukum orang lain semudahnya hanya kerana dia mempunyai fahaman dan tidak sama dengan kita. Selagi suatu pandangan tidak bercanggah dengan syariat, maka ia boleh kita terima, saudara. Oleh itu, hayatilah apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam menangkis sifat bangga diri dan merasa diri sehebat. Kata Imam Syafi'i, apa yang saya anggap benar, mungkin pada hakikatnya ia mengandungi kesalahan. Manakala apa yang dianggap salah pada pandangan orang lain, mungkin pada hakikatnya ia mengandungi kebenaran. Ingat saudara, itu kata-kata Imam Syafi'i. Saudara, jadi hayatilah naluri kehidupan kita, jadikanlah ia panduan kita. Jangan kita pandang serong dengan orang. Saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Terima kasih Tan Sri Osusukam yang menghantar kiriman pada saya. Katanya, setiap jiwa yang sanggup untuk berada dalam situasi berletih-letihan dengan beramal, maka menjanjikan istirahat yang panjang dan membahagiakan di akhirat nanti. Ingat saudara, setiap jiwa yang sanggup untuk berada dalam situasi sanggup berletih-letih yang panjang hanya kerana untuk beramal ibadat, ia menjanjikan istirahat yang panjang dan membahagiakan di akhirat nanti. Itu adalah kata-kata mutiara kiriman Tan Sri Osusukam yang bagi saya elok kita ambilkan sebagai panduan, ya saudara. Baik saudara, biasa saya mesti mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang kalau berbelanja wang negara tanpa had, negara boleh jadi muflis, saudara. Bicara kita malam ini, saudara, tajuknya situasi kian membahang. Apa yang saya maksudkan dengan situasi kian membahang? Sabar dulu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ke Kuala Kedah membeli bawal, ke Sungai Korok membeli selasih. Kalau sudah syaitan mengawal, perlakuan buruk semuanya bersih. Kata Pak Nazil, hati-hati saudara. Jangan sampai syaitan mengawal perasaan kita. Jadi akhirnya perlakuan yang buruk itu dianggap bersih. Jadi tambah Pak Nazil lagi, Tengku Laksmana suami Kak Yun berkasih sayang, hidup bersatu. Sejauh mana tangan menghayun, buayanlah yang jadi penentu. Ini bidalan dia. Orang kata tangan yang menghayun biawan itu boleh menggoncangkan dunia. Sejauh mana tangan yang menghayun itu, sedangkan buayan itulah yang jadi penentu. Tafsirkanlah sendiri, saudara. Begitulah cara Pak Nazil memberi peringatan, memberi bidalan kepada kita. Saudara, sebab itu saya suka dengan pantun-pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Teruskan berkarya agar kami, warga di Amir Fans, dapat menikmati butir-butir kata pantun daripada Pak Nazil. Dan sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Saudara, begitu juga kalau anda mengirim kata-kata dalam luar saya ini, juga saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap kiriman anda. Saudara, ingat, ini adalah pencerahan politik, pencerahan. Saudara, dan paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan dalam waktu yang sama, ia adalah bermatlamatkan untuk sekadar memberi informasi. Tidak lebih daripada itu. Kalau saudara nak menyantuni, boleh hantar pada saya, asalkan gunakan bahasa-bahasa yang baik. Kalau saudara nak berbincang-bincang dengan teman-teman dalam war saya ini, saya izinkan saudara. Tapi berhujahlah dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang murni, yang harmonis.
Kena ingat saudara, kita adalah warga cinta damai saudara. Baik. Hari ini daripada awal pagi tadi saudara, saya ingatkan hujan lebat. Tapi nampaknya di sekitar kawasan saya taklah lebat mana pun. Dan hari ini saya menghadiri satu briefing taklimat di Ibu Pejabat UMNO. Saya pergi berjumpa dengan teman-teman kalangan YouTuber ataupun bloggers, ramailah tadi. Tapi dalam perjalanan saya tadi itu, saya nampak cuaca mendung. Ingatkan hujan? Tak hujan, saudara. Sebab itu saya mohon maaf, pencerahan saya dalam segmen memori jam 3.30 petang tak dapat saya lakukan. Besok insya-Allah akan saya cuba untuk mengadakan siaran live berhubung dengan memori masa silam kita, saudara. Saya mohon maaf, saudara. Dan masih saat ini hujan renyai-renyai, bukan hujan lebat, tak ada. Saudara Hasan pun berkirim berita daripada Melaka, katanya di Melaka pun hujan petang, lepas itu berhenti, lepas itu masih lagi renyai. Terima kasih Saudara Hasan atas kiriman pengetahuan. Lepas itu ada teman beritahu kat Taiping pun hujan, saudara. Dan saya melihat menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia menafikan rakaman video yang menyatakan negara akan berdepan cuaca buruk luar biasa hujung bulan ini, seperti mana yang tular di pelbagai platform media sosial termasuk aplikasi WhatsApp. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, dia menafikan. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Saudara Muhammad Helmi Abdullah, sehingga kini pihaknya tidak menjangkakan negara ini berdepan dengan cuaca buruk luar biasa untuk dalam tempoh seminggu. Sebagaimana yang selalu saya nyatakan, Jabatan Meteorologi Malaysia ini dia cuma dapat membuat jangkaan sekitar 3-4 hari. Dia tak mampu untuk sampai hujung bulan depan, tak boleh. Itu gambarannya, saudara. Jadi janganlah kita mudah percaya dengan dalam keadaan suasana hari ini, saudara. Macam-macam berita yang keluar, siasat dulu. Lebih baiklah kita mendengar. Ini kenyataan daripada Saudara Muhammad Helmi Abdullah yang melihat sudah ada macam-macam kiriman mengatakan kononnya bahawa negara akan berdepan dengan cuaca buruk luar biasa hujung bulan ini. Sebenarnya tak ada katanya, belum ada. Setakat ini tak ada. Itu saya. Dan sesuatu yang agak ini yang menyusahkan hati saya. Ini yang saya nyatakan sahabat malam. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini bukan kesan daripada percaturan politik. Macam mana saya katakan, apabila adanya majlis-majlis yang dilakukan ataupun dijalankan oleh Syed Saddiq, sudah pun ada suasana macam ini cabar-mencabar, jerit-menjerit, ganggu-mengganggu saudara. Saya berdoa agar jangan adalah kejadian pergaduhan sama kita. Kita satu warga cinta damai. Kalau tak bersetuju, kita rasa tak nak suka dengar, kita balik. Tak payah nak terjerit, sekadar nak malah ganggu, biarlah urusan mereka. Sebab saya rasa bimbang, saudara. Apakah PRU 15 ini, pilihan raya umum ni, akan mengundang adegan-adegan yang ganas. Tambah-tambah lagi bila saya menatap berita, katanya seorang ahli jawatankuasa pemuda UMNO Ketereh, katanya yang cedera ditembak oleh individu tidak dikenali di tepi jalan Aur Duri, kampung seberang Salo di Kota Baru pada Sabtu kemarin dulu. Bagaimanapun beliau dilaporkan stabil. Jadi menurut Ketua Polis Kelantan, Saudara Muhammad Zaki Harun, seorang lelaki berusia 35 tahun telah pun direman 5 hari sehinggalah hari Khamis bagi membantu siasatan kes tembakan berkenaan. Katanya mangka yang juga merupakan polis bantuan berusia dalam usia 30 tahun cedera di dada akibat tembakan itu. Mangsa sempat menghubungi rakan sekerjanya memaklumkan dirinya terkena tembakan sekitar jam 11.30 malam. Dan beliau mangsa merupakan ahli pergerakan pemuda UMNO. Ini keadaannya. Tapi saya berdoa bukan kerana politik, mungkin ada cerita lain sebaliknya. Biarlah pihak polis yang membuat siasatan. Kerana mangsa waktu dia kena tembak tu, dia menunggang motosikal. Dan dia sempatlah ke kedai nasi lemak di Salo untuk meminta bantuan. Motif kejadian masih dalam siasatan pihak polis dan jangan sesiapa menyebarkan berita kabar-kabar angin yang tidak sahih, saudara. Cuma saya risau, jangan kerana politik. Mudah-mudahan tidak berlaku begitulah, saudara, ya. Keadaan macam-macam negara kita ni, saudara.
dalam suasana kontrak hujan. Sebenarnya memanglah saudara kena ingat, saudara, tiap-tiap tahun bila sampai hadirnya perayaan di Bali, selalunya suasana cuaca lembap. Itu cerita sebenarnya, bukan hujan lebat, banjir dan sebagainya. Tak tahulah saya. Segalanya itulah ketentuan ilahi, saudara. Dan saya dapat laporan bahawa menurut Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa Barisan Nasional akan memuktamadkan, nah ini yang masih orang nak tunggu-tunggu ni, akan memuktamadkan calon-calon bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Lewat-lewatnya katanya 3 hari sebelum penamaan calon. Itu paling lewat dah tu. Kalau penamaan calon 5 bulan, saya rasanya mungkin awal November ini kita tahulah siapa calon-calonnya. Buat masa sekarang ni, walaupun saya memberi pencerahan, itu belum rasmi, saudara. Itu hanyalah orang ni kata begitu, orang kata begini. Ketetapan itu menurut pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi, perkara itu hanya akan dimuktamadkan hasil perbincangan bersama dengan parti komponen. Dan hasratnya, malahan hasrat Barisan Nasional akan menampilkan 70% muka baru. Jadi, oleh itu kehadiran calon-calon baru ini, mereka telah pun disaring, diuji dalam pilihan raya negeri, sebagaimana kejayaan UMNO Barisan Nasional mencapai kejayaan di pilihan raya negeri di Melaka, di Johor dan pilihan raya kecil, saudara. Jadi apabila adalah wartawan bertanya persiapan tentang terdapatnya 27 kursi panas, memang saudara, terdapat 27 kursi panas, dan yang sebagaimana saya nyatakan semalam kemarin, terdapat bagi saya sekitar 36 kursi yang dulunya didominasikan oleh penoka-penoka Felda. Bagaimana kedudukannya? Jadi menurut Datuk Seri Zahid, beliau mengatakan bahawa semua calon-calon yang akan diturunkan bertanding di kawasan tersebut akan ditapis, dan mereka mesti ada jiwa perjuangan dan mesti menunaikan setiap apa yang dijanjikan. Kali ini UMNO Barisan Nasional tidak mahu mengikuti orang lain, janji tinggal janji. Itu azam Presiden UMNO dan juga pengurusi Barisan Nasional dan pimpinan UMNO Barisan Nasional kali ini. Andai diizinkan oleh Allah SWT, UMNO Barisan Nasional boleh menang, kita harus mengkotakan setiap janji-janji yang dilapaskan. Sebab itu UMNO Barisan Nasional tidak akan menjaja janji seribu mimpi. Bagaimanapun katanya, sebab bila dengar kata adalah tokoh hebat akan bertanding di Perak. Ini juga satu gegaran kononnya, saudara. Jadi sebab itu Datuk Seri Zahid mengatakan Perak. Perak sebenarnya lah kubu kuat Barisan Nasional. Tapi kalau siapa nak berminat, nak mencuba nasib, silakanlah katanya. Kita mengamalkan demokrasi, tak boleh nak tahan-tahan. Dan beliau berharap warga UMNO Perak kental jiwanya. Kekalahan kita di Perak dalam pilihan raya 18 dulu semua orang tahu, kerana serangan, pelbagai fitnah dan sebagainya. Dan insya-Allah kali ini beliau begitu yakin. Dia kata Datuk Zahid, sebagai sebuah negara demokrasi, tentu mana-mana calon yang ingin bertanding bebas untuk bertanding di mana pun, biarpun dia ahli biasa atau presiden sebuah parti. Namun Perak kini katanya beliau begitu yakin sudah bangkit. UMNO Perak, Barisan Nasional Perak sudah pun bangkit, menjadikan Perak sebagai antara kubu kuat Barisan Nasional. Selaku pengurusi Barisan Nasional, beliau mengatakan calon kawasan-kawasan yang akan diturunkan bertanding akan diserahkan pada pengurusi Badan Perhubungan negeri masing-masing. Saudara, ada orang bertanya juga macam mana dengan kursi Tambun. Banyak orang nak tahu siapa yang akan menentang, sebab kabarnya Tambun akan ditandingi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kata Datuk Seri Zahid, ini akan ditentukan oleh pimpinan akar umbi. Dia bukan ada payung terjun. Terpulanglah pada Datuk Aminuddin, selaku Sisa Perhubungan UMNO Negeri Perak yang juga Ketua UMNO Bahagian Tambun, memilih siapakah calon yang paling layak yang dirasakan boleh mencapai kemenangan. Saudara, itu kedudukan di pilihan raya ini, di mana suasananya orang semakin panas nak tahu. Jadi Datuk Zahid menyatakan bahawa dalam tempoh sebelum 3 hari atau 4 hari sebelum itu, sabarlah, macam kita tunggu tu hari lah, bila ke tarikh pilihan raya, bila tarikh pilihan raya. Akhirnya ada juga, memanglah naluri manusia ni nak tahu, malam-malam lagi nak jadi orang pertama tahu,
dan orang pertama bagi tahu pada kawan-kawan. Itu saja, saudara. Sedangkan bila sampai waktunya, dia akan sampai jugalah apa yang kita harapkan. Tapi apa yang saya dapat, ini berita daripada Kuala Nerang. Sebab itu saya katakan sekarang ni, UMNO adalah parti yang mempunyai ism, ada roh perjuangan. UMNO ada akar umbi dan sukar untuk digugat. Saya, dia macam pohon angsana yang besar tu, dia ada akar yang mencengkam bumi. Berbeza dengan parti-parti lain. Sebagaimana hari ini kita lihat, saya dapat berita daripada Kuala Nerang, iaitu Ketua Bahagian Bersatu, Ketua Bahagian Padang Trap, Datuk Syed Sobri Syed Hashim, hari ini telah pun mengumumkan keluar daripada Parti Bersatu, berkuat kuasa serta-merta. Jadi bila ditanya, kenapa? Atas hilang kepercayaan terhadap pimpinan Bersatu. Parti yang tidak, bagi saya katakan, yang ditubuhkan matlamat nak bunuh UMNO. Bukan sebagai parti perjuangan. UMNO ni dia kukuh, dia ada mantap, saudara. Malahan menurut Datuk Syed Sobri, dia kata lebih 1,000 ahli Parti Bersatu di bahagian itu dan 4 ketua serta ahli jawatan kuasa beberapa cawangan di Padang Trap turut mengambil tindakan yang sama. Ini keadaannya, saudara. Keputusan itu dibuat atas kerelaan tanpa paksaan atau habuan pihak tertentu. Siapa nak bagi habuan? UMNO bukan ada duit sekarang ni. Saudara. Ini bukan sebab pilihan raya atau gila jawatan. Dia kata, menurut Datuk Syed Sobri, dia kata dia pernah jadi ahli Daun Undang Negeri daripada DUN Kuala Nerang waktu bersama dengan Barisan Nasional. Selain itu memegang jawatan Ketua Bahagian Bersatu. Jadi beliau memilih untuk mendukung UMNO dan Barisan Nasional serta memberi sokongan penuh kepada Datuk Seri Mahathir Khalid sekiranya beliau dicalonkan sekali lagi untuk bertanding di Parlimen Padang Trap demi lestari pembangunan untuk rakyat. Jadi katanya, saya bersama ahli yang keluar dari parti berada dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO, iaitu Penggerak Masyarakat Padang Trap yang saya tubuhkan bagi memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional. Memanglah dia, sebab sebagai ahli UMNO dia dah keluar, dia tak boleh nak masuk begitu saja. UMNO ni ada peraturannya. Jadi untuk itu dia bertahan di pangkat NGO dan akan membuatlah permohonan dan terpulanglah Majlis Tinggi untuk memutuskan. Itu peraturannya. Sebab itu UMNO ni, sebab saya katakan UMNO ni kukuh. Berbeza dengan parti-parti lain, saudara. UMNO bukan parti jalanan, saudara. Dan sesuatu benda yang saya lihat, saya agak menarik juga. Ini tulisan, sebab tadi saya dalam MRT, dalam kereta api, nak pergi ke pejabat UMNO, balik tadi saya terfikir, kenapakah Tun Dr. Mahathir beria sangat sekarang ni? Hingga sanggup sekali ni, dia dah bergaduh besar, selepas dah berbaik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian dah jadi Perdana Menteri, kemudian bergaduh balik, bermasam muka balik. Kenapa? Benda saling kata mengata, berbagai kenyataan dikeluarkan. Kenapa beliau begitu beria-ia untuk menyantuni semula? Sampaikan keluar kenyataan, tak apalah. Orang nak kata saya jilat liap saya pun, tak apalah. Retinya dia berada dalam keadaan terdesak. Kenapa? Sebab itu saya tengok tulisan Saudara Adam Malik dalam MyTV Online, ada jawapannya. Saudara, tapi saya terjemahkan kupasan ini dalam wacana saya ini tentang menyentuh Dr. Mahathir. Yang saya lihat sebenarnya sekarang, saudara, dengan adanya penolakan daripada parti Pakatan Harapan, seolah dia berada menjadi seorang keresumbang, saudara. Itu yang saya katakan dulu. Sepatutnya dia berehat, berhenti daripada mencaturkan politik, duduk jaga anak cucu dengan baik. Tapi dia memilih untuk masuk gelanggang. Jadi kenapa beria sangat masuk gelanggang? Jadi setelah melihat itu, memang benar, tidak siapa menafikan, saudara, dalam pilihan raya umum ke-14 dulu, PRU 2018, banyak tomahan, fitnah yang dilontarkan oleh beliau. Banyak kenyataan-kenyataan beliau itu yang boleh dianggap satu slanders ataupun kenyataan-kenyataan membuta tuli terhadap UMNO. Serangan parti perompak, penyamun dan sebagainya. Dan dia dah sedar bahawa hari ini dalam PRU 15 kali ini, saudara, bahawa keadaan sudah jauh berubah. Pilihan raya dulu, UMNO, Barisan Nasional sibuk untuk mempertahankan diri. Sebab orang serang begitu, perompak, korup, itu macam-macam lah isunya.
Jadi UMNO bertahan. Tapi hari ini suasana dah berbeza. Sebab apabila beliau menjadi Perdana Menteri, berada di anjung kuasa di Sri Perdana selama 22 bulan, banyak perkara-perkara yang dilakukan sudah pun menjadi isu pada rakyat. Itu yang keluar perkataan macam-macam lah. Dalam keadaan begitu, saya melihat juga bahawa dalam keadaan sekarang ni sejarah tidak pernah menipu. Sejarah tidak pernah menipu. Saya ingat Dr. Mahathir sekarang ni bukan hanya dia menjadi kesumbang yang diasingkan, disingkirkan oleh teman darakannya waktu beliau menubuhkan Pakatan Harapan ataupun bersama-sama dengan parti-parti bergabung bertanding di bawah tiket Parti Keadilan, tapi kali ini sudah disingkirkan. Beliau terpinggir bagaikan keresumbang, ditolak oleh semua pihak, kerana semua dia dah tahu bahawa semua dah merasakan bahawa Dr. Mahathir banyak tipu helahnya, banyak menipu dan muslihat politik, terutama terhadap kumpulan teman-teman. Memang selama 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, jadi Presiden UMNO, ramai juga ahli UMNO waktu itu, termasuk saya, kena mengaku saya, yang waktu itu kita tak dapat membaca. Tapi bila dia dah keluar, tengok balik jaluran kepimpinannya, baru kita dapat tahu. Tapi teman-teman yang baru disantuni, macam daripada DAP, daripada Amanah, jangan lupa Saudara Mat Sabu dalam ucapannya dalam beberapa siri ceramah pilihan raya PRU 14 dulu, dia kata aku pun benci dengan Mahathir ni dulu, tapi tak apalah, sekarang ni kita dah satu, kita dah katanya. Jadi dulu simpan aku dalam dapat IC dia lah. Jadi waktu itu dalam PRU yang ke-14 dulu, mereka sanggup bermaaf-maafan kerana matlamatnya satu, iaitu untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Waktu itu. Tidak sekarang. Sekarang dia tengah sibuk untuk mengalihkan isu. Kerana apa yang dilontarkan sudah orang tak dapat warga ataupun massa tidak lagi yakin dan percaya. Malahan sebab itu bila kita dengar kenyataan macam katanya Saifuddin Nasution, selaku Siswa Agung Pakatan Harapan, dia mengatakan selamat maju jaya Tun, dalam bahasa yang halus. Kalau bahasa kasarnya saudara, boleh jalan dah. Itu kata Ibrahim Din dalam filem P. Ramlee saya. Jadi sebab saudara, sebenar-benarnya ini saya yakin bahawa sekarang ini Dr. Mahathir mula dia terngiang-ngiang bahawa dia banyak melakukan salah guna kuasa sewaktu dia menjadi mentadbir semula sebagai Perdana Menteri. Macam mana isu yang paling besar yang rakyat nak tahu berhubung dengan wang pulangan daripada 1MDB yang tidak dijelaskan sampai hari ini. Dia mengatakan bahawa negara terpaksa menanggung hutang 42 bilion, tapi sedangkan laporan pemulangan daripada negara Singapura, daripada Goldman Sachs, banyak lagi 31 bilion lebih. Mana pergi duit itu? Rakyat nak tahu. Begitu juga dengan penjualan kapal Equanimity. Mana pergi duitnya? Dan jangan lupa, waktu itu dia mewujudkan tabung rakyat. Konon-kononnya lah nak menggambarkan bahawa rakyat pun terpaksalah menanggung deritanya, terpaksa bergolok bergadai nak bayar hutang dan sebagainya. Wang itu ke mana perginya? Ini tidak dijawab. Begitu juga dengan rakyat dah dapat melihat campur tangan dalam bidang kehakiman serta melindungi jenayah yang dilakukan, jenayah rasuah oleh suami Zeti, Hakim Nazlan dan sebagainya. Malahan hari ini teman karibnya iaitu Tan Sri Muhyiddin juga sudah pun dipersoalkan berhubung bagaimana dia membelanjakan wang sejumlah 600 bilion dalam pengumuman rangsangan ekonomi sewaktu negara mengalami PKP. Inilah yang mengganggu fikirannya, bukan sekadar jadi kesumbang saya. Dan saya lihat bahawa pimpinan dalam Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan, tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia ini kali ketiga ni, bukan kali pertama, kali kedua. Kali pertama dah kena tipu, kali kedua kena tipu, masuk kali ketiga dia kata nahi kabi nahi. Itu kata Anwar Ibrahim. Sebab dia dah nampak bahawa apa yang cuba dilakukan Dr. Mahathir memanglah menimbulkan kebencian untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional supaya dirinya berada dalam keselamat. Saya melihat dari situ tulisan daripada Sadar Adam tu, saya yakin dia tentulah diburu ketakutan seandainya UMNO Barisan Nasional berada di anjung kuasa.
Orang-orang macam Datuk Lokman Adam, dia takkan lepasnya. Macam bersumpah dia, Datuk Lokman Adam, apa cara pun dia akan buru Dr. Mahathir. Dia merasakan, dia dirasakan bertanggungjawab melakukan kepelbagaian onar. Datuk Lokman Adam dia berbulu dengan Dr. Mahathir ini sejak zaman era reformasi. Jangan lupa. Begitu juga dengan Sri Agung Datuk Ahmad Maslan. Bagaimana dengan Aziz Zahim? Bagaimana dengan Dr. Fuad Zakasi? Macam mana Ketua Pergerakan Pemuda Ashraf Wajidi? Begitu juga Ahli Majlis Tinggi UMNO Hisham Jalil. Apakah mereka reda melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Dr. Mahathir terhadap Presiden Parti UMNO Datuk Zahid yang dianggapkan dikatakan sebagai pendakwaan terpilih hanya kerana Datuk Seri Zahid tidak mahu mengikut kehendak dia untuk mewujudkan UMNO baru 2.0. Dulu waktu dia bertembung dengan Tengku Razali, akhirnya UMNO diharamkan. Naiklah UMNO baru. Dan sekarang ini bila dia dah berjaya menjadi Perdana Menteri, dia minta Datuk Zahid Hamidi bawa ahli-ahli UMNO semua masuk PBM kerana nak mengimbangi kuasa ini parti daripada Parti Keadilan. Waktu itu partinya cuma ada 13 kursi. Parti Keadilan sudah ada 52. Waktu itu saudara, sebelum berlakunya lompatan-lompatan kumpulan Azmin dan sebagainya. Jadi nak mengimbangi, minta supaya 79 ahli parlimen daripada Barisan Nasional ini menyeberang untuk mengukuhkan. Jadi bila Datuk Zahid tak amat bersetuju, dia minta kalau payah sangat, masuklah semua sekali dalam ahli UMNO dalam PBM. Kita macam soal tubuh parti baru lah 2.0. Bila Datuk Zahid tidak mahu mengikuti kehendaknya, sebab itu saya yakin saudara Lokman, saudara Ahmad Maslan, saudara Aziz Rahim, mereka tidak akan berdiam diri. Mereka tidak akan berdiam diri, mereka akan minta perkara ini seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berada di anjung kuasa untuk membuka segala ni. Inilah sebenar-benarnya saya rasa yang menggerunkan Dr. Mahathir. Sebab itu slogan tolak UMNO, kononnya rasuah, saya melihat itu hanya sekadar peloy, ada satu perancangan. Sebab Dr. Mahathir pandai, dia pandai mencampakkan isu, orang percaya. Tapi kali ini dia dah terasa bahawa rakyat dah tak percaya kata-kata dia. Sebab itu dia sanggup buat apa saja. Orang kata kata bahasa yang paling kasar, sanggup menyembah lah, sanggup melututlah dengan Anwar. Marilah kita bersama balik pastikan supaya UMNO ni tidak kembali ke anjung kuasa di Sri Perdana. Ini yang ketakutan dia. Jadi pada dia buat macam mana pun, nak jilat pun jilatlah. Ini keadaan secara memburu ketakutan. Tapi bagi Datuk Anwar Ibrahim tak apalah, apa nak jadi-jadilah. Aku dah kena tipu sekali, tak akan tipu lagi. Saudara, macam saya yakin saudara Mat Sabu pun dia kata aku dah sedap-sedap jadi pernah nak jadi Menteri Pertahanan. Tiba-tiba aku hilang jawatan. Pasal hang punya perangai juga. Jadi tambahan pula dari Parti Pakatan Harapan, mereka yakin mereka boleh menang. Kalau menang pun Dr. Mahathir juga diburu ketakutan. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah melontarkan isu Pandora Paper di Parlimen berhubung dengan wang negara bertriliun ringgit dilarikan ke luar negara. Suka tak suka ada juga menyangkut di dia juga. Sebab semua orang tahu dia tidak mampu menjadikan anak dia kaya raya sebagai jutawan, tetapi dia berjaya mewujudkan anak-anak dia semua menjadi biliawan, bilionaire semua. Tak ada seorang pun jutawan. So ini juga ini ketakutan dia. Anwar Ibrahim akan buru. Sebab itu dua orang ni macam kata saudara Datuk Khalid, Mahathir Khalid. Dia kata, apakah kita nak mengizinkan kita masih nak terperangkap dengan percaturan politik yang dilakukan Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Berpuluh tahun dah. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun. Tiap-tiap tahun ada pilihan raya, isunya Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Anwar Ibrahim, Dr. Mahathir. Sampai bila? Kita negara nak maju ke depan. Takkan tak selesai-selesai lagi. So acar bentayan, balasan Allah. Itu saya tak tahu saudara. Tapi saya tengok keadaan ni bahawa dia sekarang ni memang berada dalam keadaan kesumbang yang berada dalam ketakutan. Sebab itu dia buat apa saja. Jadi bagi saya, kalau apa yang dilakukan, sama ada nak jumpa dengan Datuk Anwar Ibrahim ke, nak bincang dengan PBM ke, lain tak ada, hanyalah sekadar percaturan peribadi. Nak menyelamatkan Tengku, keadaan sekarang ni sudah red alert.
apabila melihat kemarahan, kebangkitan UMNO yang dipimpin oleh Datuk Zahid Hamidi. Sebab itu sekarang ini serangan harus dilakukan terhadap Presiden UMNO. Apa sahaja pun buruk saja. Tak ada satu yang baik. Walaupun Datuk Zahid Hamidi mengatakan kalau kita menang nanti antaranya kita nak menyelesaikan masalah perbezaan antara UMNO, antara rakyat Sabah, rakyat Sarawak. Okey, kita boleh wujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri, supaya Timbalan Perdana Menteri ini daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Semenanjung ini dapat menyatukan fikiran rakyat. Sudah ada bunga-bunga, kata tak sesuai lah. Tak sesuai macam mana? Macam kata Datuk Ahmad Maslan, waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia lantik 4 orang Menteri Kanan. Yang kita nak lantik ni 3 orang Timbalan Perdana Menteri. Sebab jawatan Timbalan Perdana Menteri ni memang tidak ada dalam perlembagaan. Cumanya mereka ini seharusnya berada di kadar tekanan di kalangan ahli-ahli parlimen. Jadi ini keadaannya, apa yang cuba dilontarkan Dr. Mahathir tidak dapat dibeli. Malahan kebangkitan rakyat terhadap UMNO Barisan Nasional dia dapat lihat, dia dapat rasakan. Sebab dia ada pengalaman, saudara. Dia dulu jadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Sebagai Presiden UMNO Barisan Nasional 22 tahun. Dia dapat rasakan. Dan ini bahaya. Dan masalahnya bukan bahaya kalau UMNO saja. Dia kata kalau tak ada UMNO, ada pula ni Pakatan Harapan. Aku nak buat baik dengan Pakatan Harapan, mereka tak mau. Ni, dia dihantui sekarang ni. Kalau yang ni naik, naik Anwar Ibrahim, yang dia kata Anwar ni gila lah nak jadi Perdana Menteri, sekarang mengakal laut dah. Semua tu ada dalam video, semua tu ada dalam media sosial. Orang masih ingat lagi. Pengikut reformasi memanglah merasa-rasa tertipu. Ini sebabnya saya melihat kadang-kadang keadaannya, Parti Keadilannya sukar juga nak melegakan ahli-ahli peringkat akar umbinya. Ini gambaran saya nampak bahawa Dr. Mahathir akan berusaha macam-macam. Dan dia nampak sekarang ni kalau ada ruang pun macam mana yang diharapkan oleh Mukris adalah parti bersatu. Tapi bersatu ni tidak ada kukuh. Macam tadi dah ada keluar hari ni Datuk Syed Sobri, 1,000 orang dapat Padang Trap. Begitu juga ada kawasan-kawasan yang lain. Macam mana kita laporkan sebelum pilihan raya ini banyak juga ahli yang keluar daripada Parti Bersatu. Jadi Parti Bersatu adalah parti yang agak rapuh. Tapi bagi saya lah, orang yang dalam kelemasan, sehelai lalang pun kalau lalu dalam air tu, dalam sungai tu, dia akan capai. Yang diharapkan, saya nampak supaya Mukris mengharapkan bahawa dapat mewujudkan gabungan kemah besar antara GTA, gabungan tanah air, bersama dengan Parti Bersatu. Kerana kononnya, kerana dalam Perikatan Nasional ada PAS dan ada Gerakan. Mereka pula adalah parti-parti yang lain, lebih kurang 7-8 parti lah. Jadi kalau dapat dicantumkan begitu, mungkinlah ada kekuatan. Bagi saya melihat kekuatan hanya sekadar pada nama. Hanya pada yang terapung sebagai kuntum-kuntum Kiambang di Tasik. Tapi jangan lupa, Tasik yang bukan bermadu, Tasik yang beracun. Kuntum-kuntum biawan Kiambang itu tidak ada akar. Berbeza dengan Parti UMNO, berbeza dengan Parti Barisan Nasional. Malahan saya melihat, saya tidak menafikan, berbeza juga dengan Parti Keadilan yang sudah mula ada akar umbinya, yang sudah ada pengaruhnya di kalangan anak-anak muda. Jangan lupa, saya harus menceritakan yang benar. Siapa boleh menafikan Parti Pejuang kalau masuk bertanding secara solo hilang deposit? Itu berlaku di Johor. Tak ada satu parti, satu kursi pun yang dia dapat menyelamatkan deposit. Hilang deposit ke semua. Dia dah sedar tu. Jadi nak harapkan bersatu. Bertanding dekat Melaka, Abakau, Sayang Melaka, bertanding di Johor, negeri tempat asal Tan Sri Muhyiddin pun ruyuk. Jadi nak pegang di mana? Cuma dia mengharapkan kalau boleh berpaut kepada Pakatan Harapan. Kerana di situ sekurang-kurangnya adalah dia punya, kalau orang kita nak jatuh tu adalah tilamlah sikit, iaitu adanya DAP. Adanya pula Parti Amanah yang menyaingi Parti PAS. Kalau mereka tak bersama lagi, kalau Perikatan Nasional tidak bersama di bawah payung Pakatan Harapan. UMNO Barisan Nasional dia dah tak boleh buat apa dah. Dia bagi saya, bahasa orang Kedah dah mati akal lah. Tak boleh nak buat apa. Sebab presidennya tegas. No
never, never, never. Antara UMNO untuk bersama Dr. Mahathir, tidak sama sekali. Kau letaklah macam mana pun. Dan ahli-ahli UMNO ni pula tidak boleh dibeli. Ini persoalannya yang Dr. Mahathir dah sedar. Jadi dia menganggapkan mungkin kalangan ada pekerja-pekerja pengikut dalam Bersatu yang boleh membantu dia. Begitu juga dia yang mengharapkan kalau keadilan. Tapi dia tengok keadilan pun bertambah membenci dia. Saudara, sebab itu gabungan nak diwujudkan. Parti Pejuang, Gerakan Tanah Air ni sama dengan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional yang menjadi idaman kepada Datuk Mukhlis. Paling tidak nak menyelamatkan keadaan. Kalau tidak, memang ruyuk habis. Ini kan Gerakan Tanah Air, ada gabungan Pejuang, ada Putra, ada Berjasa, Iman. Ada 4 parti, saudara. PBM, dia ada PAS, ada Gerakan, ada STAR, ada SAPP. Jadi kononnya 4+4 dah 8. Kalau semua orang Cina ni 4+4 8 tu jadi Ong. Tapi saya kata kalau 4+4 mati. 4 tu Cina kata si. Ini kita bercakap dalam keadaan sambil-sambil ketawa lah saudara. Tapi realitinya sekarang ni sebab itu dia berusaha untuk mendapatkan usaha berbaik-baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak masuk, nak menyelit dalam Pakatan Harapan. Paling tidak pun kalaupun UMNO Barisan Nasional membentuk kerajaan, dia ada tempat berlindung. Tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lee Kuan Eng, Anthony Loke, Mak Sabu akan mempertahankan beliau. Maklum sajalah orang kata kera sumbang. Ini keadaan saudara yang harus kita lihat dengan fikiran yang terbuka. Sebab itu Dr. Mahathir dalam apa saja, dalam apa keadaan pun, dia berusaha supaya dapat berdamai dengan Anwar Ibrahim. Tapi Dr. Anwar Ibrahim juga tak ada lagi dah. Sebab itu kenyataan daripada Sri Agung dia semalam saya dah cakap. Selamat jalan lah Tun, buatlah jalan sendiri. Sebab bagi kalangan anak-anak muda keadilan, kalau Anwar Ibrahim menyantuni Dr. Mahathir, dengan Anwar Ibrahim sendiri terpelanting dengan anak muda keadilan. Ini saudara jangan lupa. Sebab itu saya melihat bahawa dalam keadaan menghadapi pilihan raya ini, saya tidak menafikan ramalan yang dibuat oleh, ini saya analisa kita, saudara. Sebab itu mereka sudah kepanasan. Sebab itu ramai orang nak jadi calon atas tiket UMNO Barisan Nasional, memburu ke mana pergi Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional, nak dapat kawal tikah. Sekarang ni saat ini saudara, orang kata apa pun dah orang kata dah mangli, tak lut dah. Sebab itu saya dah baca kenyataan, saya bersetuju juga dengan pandangan Dr. Ramlan yang mahu mewujudkan reset Malaysia dan sebagainya. Sebab kata Dr. Ramlan bahawa Barisan Nasional dijangka akan menang besar kali ini. Memang dah dalam lewat 2-3 minggu dulu saya terfikir-fikir, saya kata nak menang besar tu tak nampak, tapi menang tu adalah. Sebab saya menjangkakan sekitar dalam 115 kursi. UMNO Barisan Nasional boleh mencapai kejayaan di 115 kursi. Apabila daripada 79 kursi Parlimen UMNO Barisan Nasional menang dulu daripada pilihan raya yang ke-14 ataupun PRU 2018, dicampur pula lagi dengan 36 kursi Parlimen di mana didominasikan oleh warga Felda. Saya berpegang pada itu. Kalau ini yang berlaku, sebab Felda memanglah Aliman pun dah mula angkat tangan dah. Sebab kata semalam kemarin pun saya beritahu, dia kata dah malap lah. Buat majlis pun orang tak, imbuk pun pergi pun orang tak peduli dah. Sebab warga Felda terasa sangat-sangat tertipu. Warga Felda sama ada yang daripada kumpulan 1 ke kumpulan 2 ke 3 janji nak hapus hutang Felda. Malahan anak-anak Felda yang belajar di IPTA, Institut Pengajian Tinggi, dan juga ini membuat pinjaman PTPTN, akhirnya harapan mereka dikecewakan. Dalam keadaan begitu, mereka sudah tidak ada keyakinan. Sebab itu mereka akan kembali pada UMNO Barisan Nasional. Jika ini berlaku, maka UMNO Barisan Nasional akan dapat lebih kurang 115 kursi. Saya tak jangka menang besar. Dah 2-3 minggu dulu pun ada kawan-kawan beritahu boleh menang besar ni. Saya kata mana datangnya, saya kata cukup-cukup makan tu bolehlah. Tetapi setelah saya melihat kajian yang dibuat, macam orang Dr. Ramlan ni, dia bukan sebarangan orang. Dia membuat kajian terperinci, dia membuat survey, bukan dia survey macam mata kertas oleh Profesor Kangkung. Dia turun ke gelanggang dan sebagainya. Sebab dia kata senario pertama, ini alasan Dr. Ramlan, dia kata pertama sekali kerana
apabila berlakunya pertandingan 4 penjuru. 4 penjuru tu UMNO, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Pejuang, iaitu GTA. Kalau ini berlaku, 3 orang ni berkongsi undi yang memusuhi UMNO. UMNO masih kekal sebab ahli-ahli UMNO dia tak lari. Kalau ini berlaku, lebih-lebih lagi di kawasan Semenanjung, bukan di Sabah Sarawak saja, dan ini membuat lonjakan kemenangan pada UMNO Barisan Nasional. Dan ini paling penting, UMNO kali ini masuk gelanggang dia dengan ismanya ataupun ruh yang menyerap di setiap sanubari ahlinya, yang tidak mungkin ahli-ahli UMNO yang ada hari ini, saudara buatlah, cubalah, tidak mungkin terkesima dengan hamburan wang ringgit. Sebab itu tak adalah kita tengok kereta ataupun motosikal beribu macam berlaku di Larut 2-3 hari lepas. Ini kita tanya, percuma ke? UMNO sekarang ni dalam bertanding bukan ada duit sangat pun. Apa yang ada adalah himpunan Solidariti Barisan Nasional datang tak ada ditaja. Datang dengan belanja sendiri. Pun mereka hadir sebab satu macam kerasukan. UMNO Barisan Nasional sudah bangkit kerasukan. Dan ini bukan hanya bagi warga UMNO, malahan bagi kaum kerabat Barisan Nasional, MCA dan MIC. Saya selalu lihat tinggi macam mana warga keturunan Tionghoa atau Cina, mereka juga sudah muak. Dan saudara, begitu juga dengan dalam keadaan sekarang ni, kalau nak bertembung antara UMNO dengan tiga penjuru, itu UMNO, Parti Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebab jangan lupa saudara, mereka yang mengetuai PBM itu adalah kumpulan yang sama dulu. Mereka satu kumpulan. UMNO kekal dengan UMNO Barisan Nasional. Tak ada, cuma yang lari melompat tu hanyalah ahli-ahli parlimennya. Saudara, tetapi yang menakodai ataupun mengepalai Parti Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan adalah orang yang sama. Malah mereka berpecah. Dulu satu berpecah. Usaha sedang dijalankan untuk mencantumkan semula antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan yang kita dengar dalam 2-3 bulan lepas, yang diusahakan oleh saudara Mat Sabu. Kononnya nak wujudkan kemah besar. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak mau terima. Sebab dia kata level Perikatan Nasional tu sama dengan Dr. Mahathir. Pimpinan Parti Keadilan tidak mungkin bersetuju untuk menerima kehadiran Parti PBM. Jauh sekali menerima Parti PAS. Ini keadaan saya. Jangan lupa, dalam Pakatan Harapan ada Amanah. Amanah tidak akan menerima sama sekali kehadiran Parti PAS. Ini menyebabkan dulu mereka bersatu, sekarang ni dah pecah dua. UMNO bagaikan batera, bagaikan sampan kolik di Tasik Madu berlayar dengan tenang saja ke depan. Ini dapatan saya, saudara. Dan saya melihat, saudara, dalam keadaan sekarang ni Parti Bersatu semakin terhakis. Macam saya kata tadi, bila bersatu bertanding, siapa? Memang dia banyak duit. Wang bukanlah segala-galanya. Malahan, pimpinan bersatu pun gusar. Sebab rakyat pun nak menghukum juga ni. Dulu kamu kurung kami berbulan lamanya. Ini juga yang saya katakan dendam rakyat. Saya jangan lupa, waktu rakyat terkepung, duduk di rumah, terkurung dan naik bendera putih, ada yang bunuh diri sebagainya. Ini saya dah beri peringatan. Waktu era PKP, negara dipimpin oleh Perikatan Nasional, saya kata rakyat berdendam dengan anda. Apabila anda sanggup mengurungkan rakyat di rumah, hilang pekerjaan, perniagaan boleh katakan bungkus. Kesan daripada itu ekonomi rakyat merudum semerudumnya. Rakyat marah dengan Pakatan Harapan yang disebut Pakatan Hancur sebagainya kena menipu. Tetapi dengan Perikatan Nasional pula kerana mengurung dan merosakkan ekonomi. Lepas itu ada pula dengan cerita pasal vaksin lah sebagainya. Ini saudara jangan lupa, dua ini masih lagi dendam di hati rakyat. UMNO dia bangkit. Ini dua perkara yang berbeza. Dan ini masalahnya. Kalaulah bertembung antara calon daripada UMNO dengan calon daripada Parti PAS, mungkinlah ada perkiraan sebagainya, biarkanlah UMNO dengan PAS bertembung.
Saya yakin warga PAS pula ni, satu hal, mereka sudah terlalu kecewa dengan kepimpinan PAS yang ada hari ini. Mereka teramat kecewa apabila muafakat nasional yang syumul, yang begitu mahu mewujudkan yang suci untuk mengikat semula ikatan silaturahim antara umat Islam, muafakat nasional, sanggup dihancurkan. Walaupun mereka mengatakan UMNO yang menuduh. Sebab tadi saya berjumpa dengan beberapa warga, teman-teman kawan-kawan kita mengadakan pertemuan di pejabat muafakat nasional. Teman-teman yang datang, dia kata ini, saya kata inilah pejabat muafakat nasional. Mereka mengeleng kepala. Sampai begitu sekali sampainya hati jadi. UMNO wujudkan tingkat 36 di PWTC. Sebuah pejabat, bukan satu pejabat saja, satu floor, satu lantai, semua. Ada bilik mesyuarat, ada bilik eksekutifnya, ada bilik mesyuarat kecilnya, dan diadakan satu ubah suai yang berbelanja beratus ribu dalam keadaan UMNO tak punya wang. Presiden UMNO begitu berhati murninya untuk menyantuni kehadiran PAS. Diwujudkan bilik, satu bilik tu memang cukup cantik untuk Setiausaha Agung PAS. Ada bilik mesyuaratnya. Memang satu, kalau terjalin lah, kalau dikukuhkan ikatan perpaduan antara muafakat nasional, memang mantap. Tapi sanggup dirongkai, sanggup diurai oleh pimpinan PAS. Hanya kerana mereka masih lagi mahu menyantuni parti PBM dalam Perikatan Nasional. Kita sedar diri, UMNO sedar diri, kerana kali ini UMNO tak punya wang. Mungkin parti PBM mungkin banyak wang. Mungkin. Ya. Jadi okeylah. Kita pun tidaklah bersama dengan parti Amanah. Tetapi bila PAS mengatakan tidak, supaya nak jadikan Big Brother, nak dijadikan sebagai the kingmaker, konon nak mendamaikan antara UMNO dengan PBM. Alasannya dulu DNA yang sama. Daripada PBM ini dulu adalah orang UMNO juga. Takkan orang UMNO boleh lupa matlamat wujudnya Parti Pribumi ini nak bunuh UMNO. Dan bila kita lontarkan, kalau PAS bergeria sangat, pujuklah pula Parti Amanah untuk masuk sekali dalam kononnya sebagai ikatan ataupun permuafakatan umat. Kononnya tak maulah muafakat nasional ni. Tak apa. Tapi kenapa tidak dibawa ini Parti Amanah? Jadi alasan itu yang PAS tak boleh nak jawab. Dan ini dijawab sendiri oleh ahli-ahli peringkat akar umbi. Ahli-ahli PAS akar umbi, mereka sudah melihat bagaimana percaturan politik orang di atas. Artinya kami tertipu, kami terpedaya, suruh kami datang, suruh kami walak, kami penuh dengan kewalakan bahawa anda sebagai pemimpin kami. Malahan apabila timbulnya isu dalam Perikatan Nasional, nak gunakan lambang PAS pun ada syarat, hanya boleh buat di 3 negeri: Kedah, Kelantan, Terengganu. Negeri lain, no. You PAS nak bertanding, kononnya nak minta 60 kursi ke, 50 kursi ke, guna lambang Perikatan Nasional. Jadi ahli PAS kata macam mana? Dalam keadaan begini, UMNO dilihat lebih terbuka dan lebih ikhlas dalam pilihan raya Negeri Melaka. UMNO kata kalau PAS nak gunakan lambang PAS, silakan, tak ada masalah. Boleh bertanding, asalkan kukuhkan muafakat nasional. Boleh. Begitu juga tak nak pakai. Masih lagi tak lagi dengan Perikatan Nasional. Okey, teruskanlah. Kemudian berlaku lagi pilihan raya di Johor. Selepaskah PAS mengalami kekalahan begitu teruk di Melaka? UMNO memberi ini kursi untuk PAS 4 negeri, Dewan Negeri, yang kita jangkakan boleh menang. Yalah, sebab ini hubungan yang terikat kembali. Hubungan yang sekitar lama berpisah. Tentulah nak bagi yang terbaik pada PAS. 4 kawasan yang disediakan untuk PAS. Boleh bertanding, gunakanlah lambang PAS. Tak ada masalah. Tak ada. Hendakkan juga dengan Perikatan Nasional. Sedangkan Perikatan Nasional tak boleh guna lambang PAS. Dan boleh akur dengan kehendak begitu. Ahli-ahli melihat, ini apa punya pemimpin ni? Saya tak adalah nak mengerti, nak maki hamun semua. Kalau kena Zamir Ibrahim, dia maki habis lah kan. Begitu juga bila berlaku pilihan raya di Johor. Datuk Hasni mewujudkan, dia kira-kira ada 6 kawasan. Yang ini dengan izin Allah SWT, memang ada kukuh PAS boleh menang. Dan sekali lagi kita katakan, PAS boleh guna lambangnya. Tak ada masalah. Pun ditolak. Jadi ahli-ahli akar umbi kata macam mana ni?
Alasannya, oh tak boleh lah sekarang ni, kita tak maulah. Kerana UMNO ini syarat dengan orang yang korup, orang yang perompak, penyamun. Yang dia bercakap tu dengan parti mana? Yang dikatakan tak ada moral. Yang bersama dengan itu UMNO, Amzi Azmin tu macam mana? Saya tak mau sebut orang lain lah saudara. Banyak yang berada dalam Perikatan Nasional tu pun lebih teruk daripada yang ada UMNO. Sebab itu mereka melompat keluar daripada UMNO. Kerana mereka diburu ketakutan. Dia boleh pula bersekongkol dengan orang begini. Jadi ahli-ahli UMNO, peringkat akar ahli PAS, peringkat akar umbi dapat melihat kalau macam ni gayanya. Sebab itu saya dapat panggilan telefon, ada teman-teman berhubung. Dia kata kali ini warga PAS dia nak ajar orang di atas. Nak ajar orang di atas, lain kali dengar cakap kami peringkat akar umbi. Macam mana di UMNO? UMNO apa yang kita suarakan, Presiden tak berani nak buat. Presiden tak akan berani buat keputusan diri dia sendiri. Tidak. Mesti dibincangkan dalam perhimpunan. Mesti dibincangkan daripada cawangan, bahagian, perhimpunan, PAU. Kemudian bawa majlis tinggi. Baru dibincangkan. Baru Presiden boleh buat kenyataan. Berbeza dengan PAS. Dewan Ulama kata begini. Bagan nak rak lah. Datuk Hashim Jassin minta supaya jangan dipecahkan Muafakat Nasional. Ada juga kalangan Dewan atas tu masih lagi. Ini yang warga PAS rasa malu. Sebab bila dah tak ada lagi Presidennya mengutuk UMNO dengan katanya itik patah kaki lah, UMNO tidak bermoral lah, UMNO itu sebagai durian tak masak lah, UMNO durian mentah kalau makan sakit perut. Waktu yang sama ada pemimpin dia mengungkapkan kata-kata bahawa kerjasama antara PAS dengan UMNO dalam Muafakat Nasional masih lagi boleh diperbaiki selepas pilihan raya. Jadi orang PAS kena kamu kata apa benda ni kau cakap ni? What type of leader you are? Apa jenis pemimpin yang ada sekarang ni? Kalau dah putus-putus, dah maki hamun, sudahlah, buat apa lagi nak menyimpan harapan? Inilah masalah yang dialami, yang saya yakin bahawa UMNO Barisan Nasional boleh mencapai kemenangan lebih besar. PAS akan kehilangan sekurang-kurangnya setengah daripada 18 kursi yang saya nampak. Begitu juga dalam apa yang berlaku dalam Parti Amanah. Amanah pula berantakan sama dia orang. Calon yang boleh menang tak diturunkan. Kononnya nak ganti muka baru. Berapa kerat aja ahli-ahli Amanah ni. Sepatutnya kekalkanlah. Saya nak melihat bahawa saya tak nampak adanya dosa besar. Kecuali lah mulut celupa macam Hanifah Maidin tu okey lah. Nak ganti orang lain, tapi macam Hatta Ramli kalau tak ditanding, tak turun bertanding, apa hal? Mana ada dosa Hatta Ramli? Tak tahulah kalau berlaku sesuatu. Cuba-cuba itu lagi, konon-konon katanya Dr. Zulkifli, Menteri Kesihatan. Jadi, apakah rakyat dapat melihat benda begini, nak membiarkan suasana dalam Parti PAS dan Amanah ini berantakan? Akhirnya mereka memilih UMNO. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Dr. Ramlan. Bagaimanapun, saya melihat warga UMNO jangan leka. Jangan relax. Dengan keahlian sebanyak 4 juta ahli lebih ni, terus lagi kebangkitan ini perlu disemarakkan supaya kita boleh berada kembali di anjung kuasa di Putrajaya atas lestari demi rakyat untuk rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.